Okay, kita nak cipta satu event. Event di Kota Kinabalu untuk bulan depan. Okay, untuk bulan depan. That means Februari. Februari, tapi tidak di awal bulan. Sifu rasa yang sesuai ialah sama ada di pertengahan sampai ke ujung bulan. That means minggu yang ketiga atau minggu yang keempat. Okay? Minggu ketiga atau minggu yang keempat. Supaya ada masa untuk kita kempen event itu. Untuk kita kempen event itu. Sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum. Okay. Now, Sifu nakkan benda ini dilakukan kerana antara banyak-banyak tempat untuk tim kita ni, antara yang aktif ialah Kota Kinabalu. Okay. Rasanya bandar yang paling aktif lah. Ialah Kota Kinabalu. Okay. Jadi kita nakkan momentum di Kota Kinabalu tu bertambah rancak lah. Jangan dia menurun pula. Kan? So, salah satu cara untuk kita keep the momentum going ialah bila kita buat event. Okay? Membuat event di tempat di mana area itu kita nak gerakkan, okay? nak move the team. Okay, jadi so this will be the first event for our team di Kota Kinabalu. Okay, so Sifu tidak akan ke sana. Okay, Sifu cuma menolong untuk create the event. So the people in Kota Kinabalu ataupun Pantai Barat, ya, orang-orang daripada Pantai Barat, Sabah, perlu menggerakkan this event. Okay? So tonight kita nak bincang tu. Okay, langkah persediaan. Ada beberapa langkah yang kita perlu laksanakan. Okay. Okay, pertama ialah kita kena kenal pasti orang-orang yang berminat untuk menjadi AJK. Untuk menjadi AJK event secara voluntary. Secara voluntary. Voluntary apa dalam bahasa Malaysia? Bahasa Malaysia apa? Sukarela. Sukarela. Okay. Secara sukarela. Kita perlukan rakan-rakan kita di sana tu dah. Di KK. Di KK ke atau kawasan-kawasan situlah. Kan. Kota Marudu ke, Kota Belut ke, area-area yang boleh give masa dia, memberikan masa dia, tenaga dia for the event. The event must be in KK lah. Okay, event itu mesti di Kota Kinabalu kan. But the people AJK itu boleh jadi tidak kisah di mana. Boleh jadi orang Kudat, boleh jadi orang Keningau, boleh jadi orang Ranau, boleh jadi orang Beaufort, tidak apa, asalkan dia boleh contribute dia punya masa dan tenaga tu. Okay, so we need this AJK. Kita perlukan AJK itu. Jadi dalam beberapa hari ini, tomorrow, kalau tidak boleh tonight, tomorrow,
2-3 hari ini Sibu perlukan orang-orang yang boleh sukarela, ya, sukarela nak menjadi AJK event. Okay. Itu pertama. Nah, yang kedua ialah kenal pasti orang-orang yang berminat untuk hadir ke event itu, walaupun event itu belum kita tetapkan tarikhnya. Okay. Sebelum kita letak tarikhnya, kita sudah kena find out. Kena find out siapa yang mahu ikut event itu. Okay, sebagai yang hadirlah, ya. Sebagai orang yang hadirlah. Okay, so itu dia ada tu senarai. Sebelum kita tentukan tarikh dia pun kita dah boleh tahu siapa yang nak ikut. So, bagi nama. Jadi ada AJK itu kena buat, okay, kena buat pengumpulan nama orang yang berminat untuk ikut event. Walaupun eventnya belum ditentukan, okay? Tarikhnya belum ditentukan. Tapi we know at the end sama ada minggu ketiga atau minggu keempat, okay? Minggu ketiga atau minggu keempat, bulan 2. Itu kita tahulah, okay? Bagi tahu macam tu je. Sama ada bulan 3 atau bulan 4, minggu ketiga atau minggu keempat, bulan 2, Februari. Okay, jadi start sudah kumpul senarai nama. Okay, sambil tuan-tuan buat satu mesyuarat AJK. Okay, kena buat mesyuarat AJK, tetapkan tarikh itu. Okay, kumpul juga senarai sambil buat satu meeting. Selepas kita dapat senarai nama yang nak jadi AJK. Okay. So AJK itu berkumpul, buat meeting, dan ada 5 agenda yang perlu dibincangkan. Pertama ialah memilih tarikh event. Okay. Sama ada nak buat hari Sabtu ke atau hari Ahad. Sabtu ke Ahad, mana satu yang bagus? Sabtu atau Ahad. Okay. Sama ada minggu ketiga atau minggu keempat, yang mana bagus? So itu kena dibincangkan oleh AJK. Perkara kedua ialah tempat. Event tu nak buat di mana? Di hotel ke atau di dewan ke? Ada dewan-dewan yang boleh disewa, kan? Kadang-kadang itu lebih murah daripada di hotel. Okay. So AJK kena fikirkan tu, mana tempat yang sesuai for the event. Okay. Sebab itu Sibu beritahu tuan kena cari senarai itu. Sebab senarai itu tuan boleh, bila dapat senarai nama orang yang berminat nak ikut, tuan boleh boleh fikir tempat itu, kan? Sebab dia perlukan kuantiti. Okay. Tempat itu kita nak pilih berdasarkan kuantiti bilangan orang yang berminat. Dan hotel, kalau hotel ke apa ke, dia perlukan deposit. Normally dia akan minta deposit dulu. Dan kalau nak tetapkan tarikh dah, okey, kami nak pilih tarikh ni. Hotel kata, Mbak Mai deposit lah. Ya, Mbak Mai deposit lah. Okey, jadi tuan-tuan perlu ada senarai tu. Perlu ada senarai itu. Dan
tuan-tuan kena start selling the ticket. Start selling the ticket supaya ada duit untuk bayar deposit. Okay. Kena ada duit untuk bayar deposit. Dan you need to sell the ticket. Kena jual tiket itu cepat. Okay, kena jual tiket itu cepat. Dan pilih siapa di kalangan AJK itu, pilih siapa yang sesuai untuk menyampaikan BOP itu. Okay, ini penting. Ini perkara penting untuk memilih orang yang sesuai untuk menyampaikan BOP itu. Ia akan present the talimat. Okay. And then pilih pengerusinya. Siapa pengerusi majlis? Suka hatilah tuan-tuan nak buat 2 orang ke 1 orang ke, suka hati kan. Sebagai pengerusi majlis tu. Sama juga penyampai BOP itu boleh jadi 1 orang, boleh jadi 2 orang. Boleh jadi 1 orang, boleh jadi 2 orang. Boleh jadi 3 orang. Suka hati, tuan-tuan punya pilihan lah. Nak buat 3 orang ke, 2 orang ke, 1 orang ke. And then create the ticket. Okay. Jadi tiket ini dia ada 2 bentuk. Sama ada tuan-tuan buat tiket yang physical, pergi print the tiket, atau tiket digital. Jadi kalau tiket digital boleh jimat duit, tidak payah nak bayar kan. Digital is just free, okay? Tiket digital, understand digital? Jadi dia bukan physical, betul tak? Jadi dibincangkan benda tu, okay? Nak tambah lagi apa benda nak tambah silakan. Tuan-tuan nak buat hadiah cabutan bertuah ke, hadiah whatever hadiah ke. Kalau tuan-tuan nak masukkanlah. Okay? Terpulang pada AJK. But your fund must come from your selling of the ticket. Okay, jangan minta daripada siapa-siapa, tuan-tuan. Itu mesti datang daripada jualan tiket. Okay? That's where your budget come from. Jualan tiket. Jadi tuan-tuan kena tengok, kena buat survey. Di AJK kena buat survey, pergi ke hotel, tanya dia punya rate, berapa bayaran sewa dia. Okay, find out. Okay. Pilihlah 3-4 hotel ke atau 3-4. Tengok yang mana yang boleh dapat harga murah sikit kan. Tapi tuan-tuan jangan tengok murah saja, tuan-tuan kena tengok the quality of the dewan itu. Okay. Jangan pasal murah kualitinya tidak bagus kan. Sebab kita nak ajak orang datang, kita tidak mau dewan itu nampak teruk. Kan, murah punya pasal tidak apalah kan. So tidak boleh tuan. So quality is also important. Tapi jangan terlalu mahal lah. Sewa tu jangan terlalu mahal kan. Sedang-sedang lah, sedang-sedang. Okay. Now jualan tiket harganya berdasarkan sewa itu, berapa sewanya apa semua tuan-tuan perlu kira berapa harga tiket boleh cover the sewa, boleh cover sewa tu. Sewa. Tuan-tuan nak buat makan, kiralah kalau nak buat makan, okay? Mungkin makan yang ringan-ringan, jangan heavy lah. Kalau nak buat makan, jangan heavy, just yang ringan-ringan je. Okay? Sandwich ke, kuih ke, kopi, that's it.
Jangan yang berat-berat. Ya, jadi itu antara the basic things, the basic things untuk dilaksanakan. Jadi pastikan volunteer, siapa volunteer, bagaimana tuan-tuan nak dapatkan senarai nama orang yang nak hadir, ini penting, kan? Ini penting tuan-tuan ni, nak dapatkan senarai nama yang hadir ni. Jadi tuan-tuan kena kempen habis-habisan tu. Kempen habis-habisan, sebab senarai nama inilah yang tuan-tuan akan dapat duit. Daripada sini tuan-tuan akan dapat duit kan, untuk orang yang beli tiket. Jadi buat survey dulu. Bagi nama dulu, minta nama dulu. Duit tu mungkin later on. Tapi kita nak cepat duit tu, tapi di peringkat awal kita minta nama dulu, kan? Jadi kita boleh kira berapa orang yang berminat, dan nama-nama itu nanti serahkan kepada Sifu akan masukkan dalam kita punya akademi. Nama-nama orang yang berminat tu kita akan masukkan dalam senarai akademi dan kita akan pantau pembayaran untuk tiket. Jadi nama-nama ni dah bayar belum? Nama ni bayar betul. Jadi kita akan pantau. Jadi tarikh dalam bulan Februari, kalau nak pilih hari Sabtu, tuan-tuan pilih sama ada 17 atau 24. Kalau kita pilih hari Ahad, sama ada 18 atau 25 hari bulan. 18 hari bulan atau 25 hari bulan. Kalau hari Ahad. Jadi decide. Nak pilih hari Sabtu ke, nak pilih hari Ahad. Masa terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak event itu macam mana? How many hours? 2 hours? 4 hours? One day seminar? Seminar satu hari daripada pagi sampai ke petang? So you people decide. AJK tu kena decide. Kita nak buat ni bentuk seminar satu hari ke, atau 2 jam saja ke, atau 4 jam saja ke. So what is, apa dia punya itinerary tu, apa dia punya aktiviti dia dalam event itu. Jadi tuan-tuan yang decide. Marketing plan nak sampaikan, syarikat nak sampaikan, itu perkara-perkara yang penting dan produk. Jadi penyampai itu mungkin boleh 3 orang. Ada yang cerita pasal syarikat, ada cerita pasal marketing plan, ada yang cerita pasal produk. Macam itulah. Hotel atau dewan ceramah. Ini yang penyampai, boleh 1 orang, 2 orang atau 3 orang. And pilihlah pengerusinya itu. So now kita ada 23 orang. Kita ada 23 orang malam ni. So among you all yang ada di dewan yang ada dalam Zoom meeting ni, now siapa yang nak volunteer? Siapa yang nak volunteer untuk, siapa tu batuk-batuk, tutup mikrofon. Siapa yang volunteer untuk jadi AJK? Sila suarakan suara tuan-tuan. Anybody yang nak volunteer jadi AJK? I volunteer lah. Siapa? That's one of them. Raina, Raina. Apa lagi? Pangeran. Pangeran, 2 orang. Siapa lagi?
Rena seorang, Pangeran dua orang, siapa lagi? Geng-geng KK. Orang-orang di KK yang ada di sini lah, yang ada Zoom meeting ni, yang ada dalam Zoom meeting. Romeo dah. Ya, Zailan Zailan boleh take part. Zailan ni orang baru hari ini dia join. Of course kita akan tambah besok lusa apa semuanya, tapi tonight saya pun nak tengok siapa yang boleh take part. Zarina tinggal di KK ke? Zarina Yap, dia tinggal KK ke? Walti Kinarot. Kinarut? Ya, Kinarot. Kinarut? Iya, laki-laki KK lah itu. Bolehlah, ajak dia sekali. Okay? Ajak rakan-rakan yang tinggal di Kinarut kah, yang tinggal di, walaupun sejauh Beaufort itu masih boleh take part, Okay? Orang-orang Kudat pun boleh turun pergi KK kan. Ya, orang-orang Pantai Barat lah kan, Pantai Barat punya grup lah. Okay? Orang Tambunan, orang Keningau, orang Tenom kan, boleh bergabung tenaga untuk jayakan benda ni. Okay, jadi ibu tidak akan cerita habis malam ni kerana ini sebagai panduan saja, sebagai panduan tuan-tuan di sana. Okay, so ini the initial event, ini adalah event yang pertama, the initial yang pertama daripada siri event. Okay, siri event. Dia akan bersiri lah. One day I will go there. One day I will go to Kota Kinabalu, dipanjangkan umur lah. Jadi ada masanya Sifu akan turun. Tapi yang pertama ni Sifu nakkan tuan-tuan yang handle. You people handle the event. Bila bilangan ahli itu sudah ramai, bilangan ahli sudah ramai di sana, Sifu akan turun, okay, untuk conduct one day seminar. Jadi kalau Sifu turun, Sifu akan conduct one day seminar 1 hari, okay, daripada pagi sampai ke petang. Maybe sampai ke malam, wala-wala. But at least sampai ke petang, pagi sampai ke petang. Kalau Sifu turun lah, Sifu punya event ialah bentuk begitu, okay, bentuk seminar. Sifu bukan BOP. Kalau Sifu buat, Sifu bukan BOP, dia seminar, one day seminar. Okay, it could be sampai malam, boleh jadi sampai malam tu. Okay, or maybe it's a 2-day seminar, boleh jadi 2-day seminar, Sabtu Ahad. Kalau Sifu punya event, okay. Tapi yang event yang ini yang Sifu anjurkan ni, yang Sifu nak tuan-tuan buat ni, tidak macam itu kan. Just event untuk tarik orang datang, maybe 2 hours punya event lah. Jangan panjang sangat. Ini pertama kali kan. Just a short event, 2 hours event or 3 hours event macam tu. Dan dia punya idenya ialah nak cerita pasal BOP, okay, Business Opportunity Presentation. Itu yang dia punya sebab event itu. Okay. Kita nak expose Live Good ini kepada masyarakat di sana. Macam tu. Okay. Kalau seminar itu sudah untuk orang-orang yang sudah jadi member. Seminar tu orang yang sudah jadi member, kita nak basuh dia punya mindset kan. Tapi bukan itu Sifu punya. Okay. Kalau tuan-tuan punya ini just BOP saja. Just BOP, orang-orang baru tuan-tuan nak bawa dia datang untuk kita expose about Live Good. Okay, we are talking about company. Kita nak cerita pasal marketing plan. Kita nak cerita pasal proof of commission kan. Kita nak cerita pasal produk. Okay, itu dia punya bahan dia. Okay. So rasanya Kota Kinabalu sudah boleh bermula sebab dia bilangan orang sudah rasanya cukup boleh menjayakan event itu. Okay.
Kalau kita tengok bilangan orang yang sudah jadi member di Kota Kinabalu, kalau bergabung itu boleh menjayakan the event. Okay. So the event maybe for 40 people, 40 orang kan. Kalau 40 orang itu dah kira okey dah. 40 orang yang hadir. 40 orang yang hadir dalam event itu dah kira okey. Okay. So bila that event ada hadir 40, so the next event nanti boleh jadi boleh sampai 100. Kalau 40 orang hadir dalam satu event, the next event boleh jadi 100 orang akan hadir. Okay. InsyaAllah. Jadi ini kita nak jadikan satu pertama dalam tim kita. Jadi ini menjadi satu bahan ataupun satu contoh yang kita boleh copy. Kita boleh copy, kita boleh tiru di tempat yang lain. Okay, di tempat yang lain. Okay. Maybe nanti mungkin kita boleh buat di Kuantan. Okay, di Kuantan. Sebab kita dah ada kawan kita di Kuantan yang sudah join. Jadi in the future maybe kita akan buat di Kuantan. Okay. Dan Sifu pun lama sudah tak buat event di Kuantan. So Sifu nak buat di Kuantan kan. Ya, Kuantan, di Kota Kinabalu, di Kota Baru, di JB kan. Di JB, di Ipoh. So ini bandar-bandar, kota-kota besar lah, kota-kota besar setiap negeri. Di kota-kota besar setiap negeri, Sifu nak ada event di sana. Okay? Event di sana. Jadi I need the local people to do it first. Okay? Cara Sifu ni ialah Sifu nakkan local people to handle the event di peringkat awal. Okay? So bila dia ada momentum, sudah ada 40 orang kan, 40 orang dah ada di kawasan tu. So after the first event mungkin boleh jadi 100 event. Masa itu the third event I will go. Okay. Kalau ada 100 orang ahli di kawasan itu, di daerah itulah, di daerah itu ada 100 orang ahli DMI. Then I will go there untuk conduct 1 day seminar ataupun 2 day seminar. Okay. Masa itulah Sifu akan turun. InsyaAllah. Jadi hopefully AJK boleh terbina, lantik ketua. Okay. Kerana Pangeran bincang, lantik ketua, siapa ketua dia, siapa yang assistant ketua dia. Okay. So ajak kawan, siapa yang boleh jadi AJK. Sifu juga akan announce dalam kita punya WhatsApp group. Okay. Untuk bantulah, untuk bantu dari segi pengurusannya itu. Okay. Jadi lantik dia punya bendahari siapa, setiausaha siapa, okay. Pengurusinya siapa. Jadi Sifu harapkan kita punya team work together. Work together. Sebab ini kerja tuan-tuan, dia perlukan team effort. Okay? Dia perlukan team effort. Tidak boleh 2-3 orang tak boleh. Dia tak boleh handle 2-3 orang. Okay? At least AJK itu ada let's say 7 orang. Kurang-kurang pun. Sekurang-kurangnya ada 7 orang AJK. Okay, 7 people yang menjadi AJK lah. Lebih ramai lebih bagus. Lebih ramai lebih bagus. 10 orang kau macam tu lagi bagus. Dan kita perlukan campuran lelaki perempuan. Okay, campuran lelaki perempuan. Dia kalau isu-isu wanita handle, isu-isu lelaki handle kan. So kena ada maybe half of the AJK itu perempuan, maybe half lelaki.
Okay, untuk jayakan dia. But choose your ketua lah, kan, pilih ketua. Dalam meeting, Sipu tidak mau lantik, Sipu tidak mau lantik siapa ketua. But let you people decide. AJK itu decide siapa yang nak jadi ketua. Jadi tuan-tuan panggil, ajak semua jumpa dan dalam meeting tu pilih ketua. Dalam meeting tu pilih ketua. Okay. Jadi itu saranan Sipu lah. Saranan Sipu ialah pilihlah tarikh itu next month, sama ada Saturday or Sunday, sama ada the third week or the fourth week. Okay, the third week or the fourth week. Let the AJK decide. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Okay, bantuan macam mana? Dia banyak kerja, bila kita nak arrange satu event ni, dia macam-macam kerja yang nanti perlu dilakukan tu. Nak design tiket tu bentuk apa, nak kertas ke atau nak digital saja ke, kan itu dia kena bincang tu, kan. Nanti kena buat kiraan. Oh ya, berapa ringgit punya tiket ni, kita nak buat tiketnya harga berapa, kan. Kena pandai kira. Kan. Sebagai contoh lah, saudara. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur. Ini contoh Kuala Lumpur. Event yang hendak dibuat oleh bukan grup Sifu, tapi grup upline Sifu. Okay. Grup upline Sifu dia ada nak buat event. Jadi grup upline Sifu tu grup Sifu jugalah, kan. Okay, tapi diorang yang handle, Sifu tidak handle. Okay. Mereka yang handle. Mereka nak buat pada 4 hari bulan Februari, awal Februari ni. Okay, awal Februari ni mereka nak buat. Okay. Jadi dia semalam dia apply Sifu tu, dia bagi info lah semalam ke hari ini rasanya. Dia bagi info untuk maklumkan tim Sifu lah, supaya take part untuk hadir pada 4 hari bulan tu. Okay. Februari, 4 bulan Februari. Di tempat dia pun belum decide sama ada di PJ Petaling Jaya ataupun di KL. KL maybe around area dekat-dekat Ceras lah, around there. Mungkin dekat-dekat Taman Maluri, area di situ, ataupun PJ, kan. Itu mereka belum decide. But Sifu nak share ini ialah dia punya harga tiket. Harga tiket yang mereka decide ialah RM15. RM15. Okay. Jadi kalau 40 orang yang hadir, jadi tuan-tuan kalilah RM15 kali 40, kan. So that is the budget. RM15 kali 40 kalau 40 orang lah. So you have the budget untuk bayar sewa, untuk whatever yang perlu dibayar. Whatever yang perlu dibayar. Okay, jadi bincang-bincangkan itu. Ini contoh saja, RM15 yang event di Kuala Lumpur yang akan dibuat pada 4 hari bulan. Okay, 4 hari bulan. Dan bagi Sifu lah, pengurusan ini yang kendalikan ni, saya rasa tidak berapa ngam juga dia punya tarikh itu, because it's too close, kan.
4 hari bulan daripada sekarang berapa hari saja kan. It's a short notice punya event, which is not good lah. Okay. Jadi Sifu pun rasa-rasa macam mungkin event ni tidak ramai yang ikut sebab dia masa tu dekat. Okay, bagi pandangan Sifu dia at least kena 3 minggu atau 4 minggu. 3 minggu 4 minggu kan untuk dia kempen tu. Kalau setakat ini dah baru seminggu lebih kan. Jadi tak panjang masa tu. Tak panjang masa. Tapi kita tengoklah macam mana whether they can handle or not kan. But our team Sifu nakkan at least 3 minggu. Okay, you ada ample time to buat kempen apa semua tu, nak buat tiket ke nak apa ke, nak cerita dengan kawan ke. Kena awal tu kena awal, jangan last minute. Tuan-tuan kena cepat beritahu kawan-kawan tu. So ada 3 minggu untuk kempen kan. And then tuan-tuan kena cepat jual tiket supaya ada budget. Because bila nak booking dia mesti minta duit. Okay. Bila nak booking tempat tu mesti minta deposit. Okay. Jadi you have the budget for deposit untuk event itu. Jadi kena cepat. Okay. Anyone ada soalan pasal event? Okay, jadi pangeran boleh ajak meeting. Dalam meeting tu decide siapa nak jadi ketua. But somebody ajak meeting. Okay, ajak rakan-rakan yang volunteer. Okay, yang volunteer untuk buat meeting lah. So tuan-tuan juga kenal siapa yang tinggal di KK, siapa yang tinggal di Kota Kinabalu. Ajak sekali Sifu Ram. Tim Sifu Ram ajak dia sebab dia punya tim pun ramai di sana, di KK dan di Pantai Barat tu. Tim Rena, okay. Tim Rena. Kalau King Romeo boleh turun pergi KK, lagi bagus. Kan? Dan juga tim si Thomas, okay. Jadi bergabung semua tu Walaupun bukan downline, sideline, asalkan dalam satu DMI punya tim, berkumpullah untuk jadi AJK itu, untuk jadi AJK itu. Okay, jadi Sifu boleh tengok, boleh pantau, boleh from here lah. Dan senarai nama tu nanti Sifu masukkan dalam kita punya akademi. Senarai nama AJK dan juga senarai nama orang yang nak hadir. Okay. Jadi hopefully boleh sampai 40 orang insya-Allah. Yang nak hadir itu sama ada ahli dan juga prospek kan. Dua-dua. Memang kita nak tarik prospek tu. The event memang nak tarik orang-orang yang belum jadi member kan. Jadi dua-dua itu hadir, yang sudah member dan juga yang belum member. Bring them in. Kalau tuan-tuan perlu belanja dia tiket, tidak apa. That is your investment for sponsoring people lah, kan? Satu orang beli 10 tiket, hadiahkan kepada dia punya prospek. Okey, aku dah beli tiket ni, aku nak ajak engkau pergi event. Okay, aku dah beli tiket ni, aku nak ajak engkau pergi event, kan? Bukan tengok movie. Bukan tengok movie kan. Kalau tengok movie pun tuan-tuan sanggup bayar kan RM15. Tengok wayang bayar RM15, tuan-tuan punya kawan kan. Yang ini lebih penting. Okay. Boleh bayarkan dia punya tiket untuk ikut event itu. Itu pelaburan masing-masing lah untuk ajak kawan ikut. Jadi kalau ada contohnya di KK ada berapa orang? Katalah ada 5 leader kan. Contoh ada 5 orang leader. Satu leader ambil 10 tiket.
Satu leader ambil 10 tiket. Jadi 5 kali 10 dah 50 dah. Kan? Okey. Engkau Ali 10 tiket. Engkau Kasim 10 tiket. Okay, semua 10 tiket. Kan? So, jual tiket tu. Masing-masing jual tiket kepada tim masing-masing. Senang saja dapat 50 kan? 50 tiket dah selesai, kan? Jadi duit itu dijadikan bajet bayar dewan tu. So adalah deposit, boleh bayar deposit dan boleh bayar dewan bila selesai majlis, kan. Kalau ada lebih-lebih, tuan-tuan buat cabutan bertuah ke atau apa-apalah kalau ada lebih. Okay. Seperti itu. Okay, so minta pandangan tuan-tuan. Somebody bagi pandangan. Buka mikrofon. Ini perbincangan itu. Ya, bagi pandangan tuan-tuan. Boleh? Somebody bagi pandangan. What do you think? What do you think? Orang sana, orang KK. Orang Sabah. Keluarkan suara. What do you think of this acara ni? Ada? Siapa-siapa nak bagi pandangan dia? Pandangan je, okey, Sibu, saya setuju. Gitu. Saya setuju ni, Sibu, bagus ni. Hanya itulah pandangan, your feedback. What is your opinion? Orang Sabah. Kita minta dulu si Pangeran tu. Pangeran minta dia punya opinion. Pangeran, lepas tu si Rena. Yeah, so it's a very good idea. But this we don't know macam mana dia punya bakal sambutan yang akan kita mana. Ya. Tapi with hard work, I think kita semacam ada sedikit paksaan ke atas kita punya current member sekarang ini supaya dia buat orang ahli. Ya. Because biasanya lah kan these people they want to see dan dengar orang yang lebih atas daripada apa yang ada sekarang ini. Well, I don't know about King Romeo, but I've seen, in fact, saya pernah berbicara dengan saudara Rena. He's willing to do the presentation lah. Kita dua orang on sharing basis. Nanti we will try it. Cuma itulah how far they will see us as something yang proud. Ya. Itu saya. Ya. But I think for now until this satu minggu ni, first 2 weeks ni, kita prepare update and kasih bagus sikit kita punya. I have my presentation PowerPoint, but I need to update sedikit lah dia punya and make it more interesting. Nanti I will talk to Mr. Rena, King Romeo, and Walty, and a few others. Maybe we'll have to sit down mungkin next week. Okay, ya boleh. Dan konten apa
dalam penyampaian tu kontennya itu nanti si pun nak tengok juga, okay? Si pun nak tengok apa konten yang nak disampaikan tu. Jadi si pun boleh bagi feedback. Sebab banyak bahan-bahan yang sudah di-share dalam kita punya WhatsApp group. So antara bahan-bahan itu penting. Ada bahan-bahan di sana penting. Contohnya gambar-gambar event di luar negara tu kan. So itu bagus juga dimasukkan dalam tentuan penyampaian supaya orang nampak ini Filipina, ini India, ini China kan. So we are all over the world kan. Ini orang Afrika. Those gambar-gambar ataupun video yang boleh dimasukkan dalam tentuan penyampaian, okay? Selain yang basic itulah. Seperti itu. But saya tengok boleh, sebab apa, bilangan dah ramai, okay? Tinggal nak bagi komitmen saja, okay? Kita nak bagi komitmen kepada setiap orang yang sudah jadi ahli, okay? Yang berada di pantai barat Sabah. Dan everybody kalau everybody yang sudah member tu support this event, I think dah ada 40 orang. Just the member, belum campur lagi prospek. Okay? Just the member saja pun sudah boleh cover the bilangan tu. Okay? Apalagi kalau campur lagi prospek kan. So this boleh berjaya, bagi siapa boleh berjaya di event. Cuma sekarang ni kita nak AJK tu dibentuk dulu. Dibentuk AJK dulu. Dan buat meeting, dan kita will kita akan sesuaikan lah, okay? Sesuaikan dengan kerja. Kita tidak tahu selagi kita tidak buat. Dalam bisnes ni kita kena buat. Dalam bisnes kita kena buat. Sebab along the way bila kita buat benda ni, baru kita nampak ini. Kan? Jadi kita akan sesuaikan dengan keadaan itu. Action, the next action what. But mesti ada dia punya starting point. Okay, jadi kalau kita tak nampak semuanya tidak apa. Tapi kita boleh nampak dia punya rangka-rangka dia. Jadi bila kita dah buat, baru nampak the whole picture. Okay, baru nampak the whole picture. Macam itulah, ya, macam tu. So hopefully Pangeran Reina boleh start dan ajak rakan-rakan yang boleh volunteer. Okay, maybe 10 people dan start di action yang seperti saya kata tadi lah, okay? Dan apa-apa hal tuan-tuan boleh rujuk dengan Sifu lah, boleh rujuk dengan Sifu. InsyaAllah apa yang Sifu boleh bagi idea. Okey, berapa? Pukul 10.30. Okey, ada soalan tak pasal ni? Tak ada? 1, 2, 3. Tak ada Okey, kita masuk cerita baru, cerita lain, topik lain. Now, cerita pasal maintenance yang saya cerita yesterday, okay? Yesterday, jadi kita kena pantau tuan-tuan, kita punya team, everybody punya team. So remind kawan-kawan kita pasal maintenance itu, okay? Ingatkan maintenance itu kalau dah expired, apa dia punya impact? Impactnya ialah dia tidak boleh dapat overriding. Dia tidak boleh dapat overriding. Overriding itu maksudnya boleh makan bonus. Okay, boleh dapat bonus. Jadi kalau dia sponsor orang pun tak ada makna. Kalau dia tidak aktif, okay, tidak aktif maksudnya sudah expired. Dia sponsor orang. Tidak ada makna tu, sebab apa dia tidak boleh dapat overriding.
sebab dia bukan affiliate, dia sudah jadi retail customer. Okay. Jadi kena remind kawan nampak dia, dah expired dah ni kan, dah expired dah dia punya status ni kan. Okay. Tuan-tuan boleh tengok dalam tuan-tuan punya sistem, masing-masing punya sistem, tengok di bahagian matrix list. Okay. Tengok di matrix list di bahagian auto ship biasa. Okay. Tengok di situ. Ataupun tengok saja di dalam kita punya akademi. Sipu dah buatkan dalam akademi tu. Sipu sudah update statusnya, tengok dalam akademi. Dan Sipu sudah susun ikut abjad. Okay. Sipu dah susun ikut abjad. Jadi senang nak tengok di situ. Tapi itu dia bergantung kepada tuan-tuan punya member. Boleh jadi yang berada di sini mungkin tidak tepat, kerana tuan-tuan mungkin tidak beritahu Sifu. Jadi tuan-tuan kena beritahu Sifu kalau tuan-tuan update. Okay, siapa yang dah bayar tu, kena beritahu Sifu. Kata Sifu, saya dah bayar ni. Boleh jadi orang ni dah bayar walau alam. Sifu tidak cek lagi. Tuan-tuan kena beritahu. Sifu cek sekali je. Okay, Sifu cek sekali bila Sifu nak buat senarai ni. Masa Sifu buat senarai ini pada 10 hari bulan. 10 hari bulan Januari, Sifu cek. Setiap orang ni Sifu cek. Selepas tu Sifu tidak cek. Kalau siapa statusnya sudah berubah, dia sudah bayar, dia kena beritahu Sifu. Okay, Sifu, saya dah bayar. Tolong ubah status saya dalam website, dalam akademi lah. Tolong ubah. Kalau tidak, Sifu tidak ubah. Jadi tuan-tuan kena beritahu saya dah bayar, dan seloknya tuan-tuan screenshot. Okay, screenshot tuan-tuan punya my membership. Sebab kalau tuan-tuan sudah bayar, mestilah ada tertulis di situ perkataan Januari. Okay, siapa yang sudah bayar mesti ada tertulis sana di dalam my membership. Okay. Jadi Sifu perlukan tu. Tuan-tuan kata, okey, saya dah bayar. Ini dia punya buktinya. Buktinya tu kan. Okey. Jadi di dalam my membership, tuan-tuan. Okey, dia ada benda ni. Dia dah tulis ni Januari. Kan kalau Sifu dah bayar 2 bulan dah, Januari dan Februari. Jadi dia tulis Februari. Berapa bulan yang tuan-tuan dah bayar tu dia tulis kat sini. Okay. Jadi kalau tuan-tuan bayar 3 bulan, Januari, Februari, March, April, 4 bulan, dia akan tulis sini Januari, Februari, March, April. Sistem akan tulis. Okay. Jadi kalau siapa yang kata sudah bayar Januari, tidak ada Januari sini, itu tipu lah tu. Kalau tidak ada tulisan Januari di sini dalam my membership ni, jadi tidak betul lah dia kata tu. Jadi nak buktikan yang tuan-tuan sudah bayar Januari, tuan-tuan kena pergi my membership ni, tekan benda ni, dia akan keluar di sini, you have paid your membership for the following months. Jadi berapa bulan? Januari, Februari. Jadi ini tuan-tuan screenshot dan WhatsApp kepada Sifu. Kata Sifu, saya dah bayar dah. Saya dah bayar dah untuk Januari. Macam tu. Kalau Sifu nak ubah tu, perlu beritahu begitu kepada Sifu. Kena buktikan yang tuan-tuan sudah bayar. Okey, itu satu. Nah, perkara kedua tuan-tuan, Sifu dah jelaskan tempoh hari, nilai bayaran untuk maintenance. Nilai bayaran untuk maintenance itu, berapa nilai yang perlu dibayar sebagai maintenance. Okay. Now, dia ada 2 harga. Saya ulang balik sebab ini penting kerana masih ramai yang masih belum buat bayaran ni.
Okay, dia ada dua harga untuk maintenance. Okay, satu RM50. Yang kedua 55. Bukan 53 tu dah. 55. Okay. Sama ada ini atau ini. Now, kalau tuan-tuan menggunakan kredit wallet. Okay. Kalau menggunakan kredit wallet, katalah tuan-tuan sebagai leader, tuan-tuan leader, dalam tim tuan-tuan tu ada tuan-tuan punya team members, tuan-tuan ada bonus, bonus itu berada dalam kredit wallet. Okay. Jadi bila tuan-tuan minta dengan tuan-tuan punya team, beritahu dia, okay Hamidah, aku ada kredit wallet $50. Engkau nak bayar maintenance tak bulan ini? Engkau dah bayar belum? Tak payah tanya, tuan-tuan boleh tahu. Tuan-tuan boleh tahu daripada sistem, tuan-tuan boleh tahu. Aku tengok engkau belum bayar lagi lah bulan Januari ni. Oh, dia nak dekat expired dah tu, kan? Okey, aku ada kredit wallet $50. Engkau bayar kat aku RM50 sahaja. Nanti aku activatekan engkau. Kata macam tu dengan dia lah. Okey. Tapi kalau tuan-tuan tidak ada kredit wallet ataupun sudah habis, ada tapi sudah habis, dah digunakan dah, orang lain dah guna dah. So what you need to do ialah, kalau kawan tuan-tuan itu dia sudah nak expired dah, besok expired dah, dan besok dia punya tarikh dah expired dah, kalau dia tak bayar bermakna dah expired dah besok, kan? So jadi dia menjadi urgent, kan? Dia perlu buat bayar maintenance ini urgent, buat besok the last day already. Jadi dia mestilah bayar RM55, jangan 50. Kerana engkau dah tak ada kredit wallet dah. Macam mana engkau nak boleh guna RM50 tu? Jadi tidak boleh, kerana tuan-tuan sudah kehabisan kredit wallet. Okay? Hanya kredit wallet saja boleh guna RM50. Kalau kita nak guna debit card pula, crypto. Kalau crypto perlu bayar 55. Mana itu? RM55. Ada suara. Okay, bayar RM55. Kalau tuan-tuan nak guna crypto Sifu, okay, bayar RM55. Now, kalau dia nak guna dia punya debit card, that is lagi bagus, kan? Dia nak bayar guna dia punya debit card. Debit card. Ataupun credit card. Okay, dia punya card lah. Sama ada debit atau credit card. Lagi bagus, kan? Lagi bagus. Okay, beritahu dia, okay, bayarlah guna kau punya debit card atau credit card. So dia kena buat sendiri, tuan-tuan, sebab ini debit card, credit card ini sensitif. Ini adalah perkara yang sensitif kerana dia di situ ada security. Okay, dia ada security yang dia kena masuk dalam sistem tu, dia nak key in. Okay, jadi itu tidak boleh di-share dengan orang lain. Upline tidak boleh buatkan benda tu kerana dia minta kita punya CCV. Okay. CCV number tu, security number di belakang tuan-tuan punya debit card ataupun credit card itu di belakang tu. Okay. So ada tiga angka tu, kan? Ada 3 angka tu, itu security number tu, tak boleh share dengan orang lain. Jangan share dengan orang lain, kan? Ya, jadi dia perlukan masuk dia punya nombor kad dia dan dia perlu masukkan dia punya CCV untuk bayar guna debit card atau credit card. Okay, jadi ini bagus kalau dia boleh buat ni. Sebab dia tak perlu bank in duit kepada kita, tak perlu. So dia hanya potong dia punya debit card ataupun credit cardnya itu.
Okey, jadi ada 3 pilihan nak guna tadi credit wallet. Kalau dia ada bonus, gunalah credit wallet sendiri kan. Guna credit wallet sendirilah. Okay, kalau ada bonus, dia nak maintain bulan tu, dia ada bonus. Guna credit wallet sendiri. Okay, lagi baguslah. Kalau tak ada, guna upline punya credit wallet. Kalau upline-nya ada. Kalau tak ada, okay, guna debit card dia lah. Atau credit card dia lah. Kalau ni pun dia tak ada, macam mana? Kripto lah. Okay, 3 pilihan ni tuan. Ada 3 pilihan. Credit wallet, debit card atau kripto. Nak bayar bulanan itu. Nak bayar yang $9.95 tu. Okay, 3 pilihan. Now ini agak mahal sikit kripto ni kerana dia ada service charge. Kripto dia ada service charge. Jadi dia agak mahal sikit. Okay. Jadi kalau tuan-tuan nak guna credit wallet ni yang paling murah kerana kita minta cuma RM50 saja. Okay. Tapi ini juga murah ni, debit card. Debit card, potong debit card terus. Okay. Macam tu. Tapi kalau tuan-tuan urgent, tak ada cara lain, kripto lah. Okay. Tak ada cara lain, kripto lah. Sebab ini banyak kerena ni, debit card, credit card ni banyak kerena kerana boleh jadi tidak boleh buat. Dia banyak orang yang banyak bermasalah dengan dia punya debit card, credit card ni, dia buat-buat tak boleh kan. Okay, jadi ini okay, jadi paling senang credit wallet. Paling senang itu credit wallet. Kalau ada credit wallet, bayar guna credit wallet. Okay. Tak tahu. Oh, sipu saya tak tahu nak cara guna macam mana. Minta kawan kita, tuan-tuan punya upline, kalau yang pandai tu, suruh dia buatkan lah. Tidak susah tuan-tuan. Tidak susah nak buat pembayaran bulanan tu guna credit wallet. Okay. Very simple. Kita apa sebelum kita berhenti ni, sipu tunjuk macam mana nak guna credit wallet. Okay. Kalau debit card, credit card, dua-dua lah saya tunjuk. Okay, credit card, debit card tuan-tuan, dia ada butang di bahagian My Membership tu. Kalau tuan-tuan belum bayar lah. Okay, kalau tuan-tuan belum bayar, dia ada satu butang macam ini, Butang itu di atas sini. Okay, di atas sini, dia ganti bagian ni. Ada satu butang di atas sini. Tuan-tuan tekan butang tu, nanti dia akan minta tuan-tuan nak bayar guna apa. Kredit card, debit card, dia akan tunjuk. Jadi pilih saja yang mana nak guna. Okay. Jadi kalau debit card, pastikan tuan-tuan punya maklumat debit card sudah masuk dalam tuan-tuan punya MyInfo. Dalam MyInfo ni tuan-tuan mesti dah isi tuan-tuan punya maklumat debit card. Okay. Kalau tidak boleh guna tu. Mesti isi dulu dalam MyInfo. Nanti pergi ke My Membership, tekan butang tu, butang bayaran tu, tuan-tuan pilih bayaran, dia tulis sana credit card. Jadi tuan-tuan pilih credit card lah. Nah, sama juga, kalau tuan-tuan ada bonus, ada pilihan yang ketiga tu. Dia ada pilihan yang ketiga, iaitu credit wallet. Okay, boleh buat di sini. Tetapi boleh juga buat di bahagian My Earnings, di sini. Okay, kalau credit wallet boleh buat di My Earnings, pilih credit wallet sini, tekan situ, nanti tengok berapa tuan-tuan punya bonus yang ada. Pergi bawah sini, masukkan tuan-tuan punya username. Okay, masukkan username. Jadi tuan-tuan boleh buat pada orang lain. Okay, tuan-tuan punya downline contohnya, tuan-tuan nak bayarkan dia punya bulanan tu, masukkan username dia di sini. Di username ni. Okay.
Lepas tu tuan-tuan turun ke bawah. Di sini pilih yang ini, order product or pay membership. Pilih yang ini, tekan continue tuan-tuan. Okay, tekan continue. Okay, nanti turun ke paling bawah sampai jumpa monthly membership. Ini, monthly membership. Tekan anak panah ni. Okay, pilih ini. $9.95 shipping handling. Lepas tu turun bawah tengok butang ni. Continue. Okay, tekan saja butang tu. Okay. Nanti dia akan keluar maklumat orang itu, nama dia apa semua. Tuan-tuan tekan saja submit. Okay. Tuan-tuan tekan saja, bukan submit, dia kata situ issue kredit. Issue kredit. Tekan butang issue kredit, selesai. Simple je. Kan, simple je. Okay. Itu cara tuan-tuan nak tolong tuan-tuan punya tim kalau tuan-tuan ada bonus dalam credit wallet. Credit log ni apa ni? Credit log ni adalah rekod semua transaksi tuan-tuan punya credit wallet itu. Okay, so ada di sini, dalam dalam credit log. Tuan-tuan transfer dengan orang kah, tuan-tuan beli barang kah, tuan-tuan apa saja yang tuan-tuan guna, tuan-tuan punya duit dalam credit wallet itu dicatat di dalam credit log. Dalam credit log. Okay. Tuan-tuan jual credit wallet atau tuan-tuan beli credit wallet juga ada di sini. Macam itulah. Jadi rasanya sampai sini saja tuan-tuan. Sampai di sini saja. Okay. 22 people. 22 people. Ya. Oh tak apa, yang lambat masuk tak apa, tengok dalam rakaman. Tengok rakaman meeting. Okay. Ya, coach juga tinggal di KK, okay. So Pangeran boleh kontak si coach, boleh ajak dia sekali dalam AJK tu. Okay. Cuma dia kesihatan dia tidak seberapa, tapi kalau dia boleh take part pun okey lah kan. Macam itulah. So ramai lagi kawan-kawan kita di KK tu nanti bincang-bincang lah.